Undang-Undang Pekerjaan merupakan garis panduan asas yang sangat penting kepada pihak majikan dan pekerja dalam mentadbir hubungan antara kedua-dua pihak tersebut. Di Malaysia, hubungan majikan dan pekerja secara dasarnya diperuntukkan di bawah Akta Kerja 1955 dan beberapa statut buruh yang lain seperti Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan Akta Kesatuan Sekerja 1959. Antara isu yang berkaitan dengan Akta Kerja 1955 adalah seperti gaji, cuti, faedah penamatan kerja, pelanggaran kontrak pekerjaan dan banyak lagi. Sebagai seorang pekerja yang menawarkan tenaga dari segi fizikal dan mental kepada majikan, dengan balasan mereka mendapat suatu ganjaran dalam bentuk kewangan dan faedah-faedah bukan kewangan yang lain. Para pekerja mempunyai hak yang perlu dipertahankan kerana mereka juga manusia yang mempunyai maruah dan harga diri. Namun demikian, negara Malaysia tidak terlepas daripada isu pencabulan hak asasi pekerja. Isu yang terbaru semasa dunia dilanda pandemik COVID-19 ini adalah apabila Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia telah membuka 21 kertas siasatan kepada syarikat pengeluar sarung tangan Top Glove. Ia berikutan apabila Top Glove didapati melanggar Akta Standard Minima Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau dikenali sebagai Akta 446. Pencabulan hak asasi pekerja ini boleh disela sebagai modern slavery atau perhambaan moden di mana syarikat Top Glove itu gagal menyediakan tempat tinggal yang kondusif kepada pekerja mereka seperti mereka tidak disediakan tilam, asrama yang sesak dan mereka pula terpaksa berhimpit tidur di dalam kontena yang berbau hancing. Keadaan ini telah mengakibatkan pekerja Top Glove dijangkiti virus COVID-19 dan menjadi kluster yang terbesar yang melibatkan 20 kilang dan asrama pekerja pada November 2020 yang lalu. Top Glove Corp's Executive Chairman Tan Sri Lim Wee Chai says the group is expecting its 28 factories in Klang, which were ordered to shut down amid a spike in COVID-19 cases, to be back up and running in 2 weeks. In a virtual media briefing today, the group denied claims made by HR Minister M. Saravanan that its workers were found to be living in deplorable conditions. ED Lim Chong Wan claims that the hostels were in good condition during the minister's visit recently and that Top Glove is seeking clarification from the ministry on the matter, according to reports. Wee Chai also assured that the gloves produced by the company are not contaminated with the coronavirus. The head honcho of the world's largest glove maker stressed that all glove products were manufactured within a controlled environment that is highly sterile and that its employees are equipped with PPEs. Senior Minister for Security Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob today said that Top Glove is currently the biggest contributor to the country's COVID-19 positive cases. He added that a government task force comprising local authorities and public health officials has been set up to oversee the screening and quarantine procedures of Top Glove's factory employees based in Selangor. Malaysia has ordered a probe into the working conditions of the world's largest latex glove producer. Top Glove is now the source of Malaysia's largest active COVID-19 cluster. I've instructed my officers to investigate, and I want the report by this weekend. So they're carrying out the investigation. Just giving me a bit of time, because I think it's be unfair for me to make any conclusion at this point. So I've asked them to investigate. By next couple of days, I will know the exact root cause. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia membuka 21 kertas siasatan melibatkan 63 pertuduhan termasuk 19 kertas siasatan terhadap 6 kumpulan syarikat Top Glove. Ketua pengarahnya Asri Abdul Rahman berkata tindakan itu dilakukan selepas pihaknya mendapati syarikat itu tidak mematuhi Akta Standard Minima Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446. Top Glove Corporation berhad akan dituduh di mahkamah dalam masa terdekat kerana melanggar Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446. Syarikat pengeluar sarung tangan terbesar dunia itu termasuk beberapa syarikat lain bakal berdepan 63 pertuduhan setelah 21 kertas siasatan dibuka.
Oleh yang demikian itu, dokumentari ini dilakukan bertujuan untuk mengupas isu-isu yang berkaitan tentang pencabulan hak asasi pekerja di Malaysia. Majikan telah mengeksploitasi hak-hak pekerja mereka bagi mengaut keuntungan dan kepentingan diri mereka sendiri. Perkara ini dilihat apabila para majikan atau syarikat di luar sana telah mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap pekerja. Sebagai contoh, majikan tidak menyediakan sistem kerja yang selamat dan mengarahkan pekerja mereka melakukan pekerjaan yang berbahaya serta boleh mengancam nyawa diri pekerja itu. Dokumentari ini juga bertujuan bagi mewujudkan kesedaran kepada pekerja khasnya di Malaysia agar mereka tahu akan hak-hak mereka. Ia perlu dipertahankan supaya majikan tidak mengambil kesempatan dalam kontrak pekerjaan. Pencabulan hak asasi pekerja menjadi isu yang tidak asing lagi dalam masyarakat kita. Ianya sering disiarkan dalam berita televisyen maupun di media sosial. Isu yang paling popular adalah ke atas pencabulan hak asasi pekerja berkaitan dengan isu upah atau gaji. Kes gaji ini merupakan skop yang agak besar. Antaranya adalah pekerja tidak dibayar gaji bulanan, tiada gaji untuk kerja lebih masa atau OT, gaji tertunggak, malah ada pekerja gajinya tidak dibayar mengikut perintah gaji minimum iaitu sebanyak RM1,200. Yang lebih menyedihkan lagi, pada pandemik COVID-19 ini, ada pekerja yang tidak dibayar gaji dan diberhentikan kerja dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagi kes yang pertama sebagai bukti, di mana 70 orang pekerja syarikat Bas Express tidak dibayar gaji selama 3 bulan. Pekerja melalui jawatan kuasa pekerja syarikat itu telah membuat aduan pada Jun 2020 yang lepas. Majikannya adalah syarikat konsortium Bas Express Semenanjung. Meskipun pihak kerajaan melalui Perkeso telah memberikan program subsidi upah, namun syarikat ini masih berdegil tidak mahu membayar gaji kepada pekerjanya. Kes yang lain adalah apabila 12 orang pengawal keselamatan tidak dibayar mengikut kadar gaji minimum oleh majikannya iaitu syarikat Aura Security Sendian Berhad pada tahun 2019. Kes tersebut telah dibawa ke Mahkamah Buruh Melaka yang membawa kepada pihak majikan perlu membayar sejumlah pampasan yang sebanyak RM42,000 kepada pekerja itu. Isu pekerja tidak dibayar gaji ini juga melibatkan 4 orang pekerja pembersihan daripada kontraktor Sekilas Enterprise di Shah Alam, Selangor. Diskriminasi pekerja ini dilihat terjadi kepada pekerja bawahan yang seolah-olah kebajikan mereka tidak penting kepada majikan. Pekerja wanita sering menjadi mangsa tidak kira kepada majikan maupun rakan sekerja. Hal ini demikian kerana hak pekerja wanita masih dipersoal dalam hal yang berkaitan dengan kenaikan pangkat dan gaji. Golongan ini telah ditindas kerana mereka dianggap tidak mempunyai keupayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Ini menyebabkan berlakunya diskriminasi ke atas pekerja wanita. Laporan daripada Suhakam menunjukkan hanya 54.7% sahaja pekerja wanita dalam sektor pekerjaan berbanding 80.7% pekerja lelaki. Malah, kerajaan juga melalui Pejabat Pendidikan Daerah telah mendiskriminasi seorang pekerja wanita apabila pihak tersebut telah menarik balik tawaran beliau untuk menjadi guru sandaran hanya kerana wanita tersebut sedang mengandung. Tindakan ini dianggap tidak berasas, tidak sah dan penarikan semula tawaran itu adalah terbatal dari sudut undang-undang. Masalah gangguan seksual juga sering kali dikaitkan dengan golongan wanita. Di dalam Akta Pekerja 1955, Seksyen 2 mentarifkan gangguan seksual ini merupakan perlakuan yang lucah sama ada dari segi lisan, perbuatan, isyarat, visual dan psikologi. Perbuatan tidak bermoral ini akan menyebabkan seseorang pekerja wanita itu berasa tersinggung dan terhina kerana maruahnya dipermainkan.
Di Malaysia, wanita bertudung juga berhadapan dengan situasi diskriminasi gender dalam pekerjaan. Mereka yang bertudung ini tidak diterima bekerja atas alasan polisi syarikat yang jelas menunjukkan penindasan kepada golongan tersebut. Melalui siaran berita harian, Kementerian Sumber Manusia mendapati terdapat 13 hotel yang melarang pekerja wanita untuk bertudung di dalam sektor perhotelan. Cuti juga dikaitkan dengan pencabulan hak asasi pekerja. Perkara ini terjadi apabila pihak majikan tidak memberikan cuti yang sepatutnya kepada pekerja. Setiap pekerja berhak untuk menuntut cuti daripada majikan mereka. Pekerja tidak kira daripada sektor apapun boleh mendapatkan cuti tahunan berdasarkan tempoh perkhidmatan mereka. Kerajaan mewajibkan setiap pekerja diberikan cuti kelepasan am seperti cuti perayaan, hari kebangsaan dan hari pekerja. Golongan wanita juga berhak untuk mendapatkan cuti bergaji iaitu cuti bersalin selama 28 minggu mengikut Seksyen 2/1 Akta Kerja. Malangnya, sesetengah majikan menyalahgunakan kuasa mereka dengan tidak memberikan cuti kepada pekerja demi kepentingan dan keuntungan diri mereka. Terdapat satu kes penganiayaan pekerja mengenai hal cuti dan bersangkut paut dengan pemberhentian kerja. Seorang pekerja pembersihan telah diberhentikan kerja dalam tempoh cuti sakitnya yang diberikan oleh pihak Hospital Serdang akibat kemalangan semasa balik kerja. Malang lagi buat pekerja wanita itu apabila beliau tidak mendapat perlindungan daripada Perkeso melalui caruman SOKSO. Lain kisahnya dengan seorang pekerja pengawal keselamatan yang bernama Muhammad Aris yang telah menang kes berhubung majikannya BT Security Service Sdn Bhd yang tidak mematuhi pengiraan gaji berhubung cuti umum dan hari rehat. Muhammad Aris sepatutnya mendapat cuti namun beliau terpaksa bekerja atas komitmen kerja tersebut. Beliau selayaknya mendapat gaji 2 kali ganda daripada kadar biasa mengikut Seksyen 60D/3 Akta Kerja 1955. Kebajikan para pekerja telah dipandang remeh oleh majikan dengan mengeksploitasi hak mereka seperti cuti bergaji tersebut. Kontrak pekerjaan dapat menjamin seseorang pekerja untuk mendapatkan hak mereka setelah memberikan masa dan tenaga mereka kepada pihak majikan. Setiap pekerja sepatutnya mendapat sebuah kontrak pekerjaan bertulis yang menetapkan spesifikasi dan perihal pekerjaan. Di dalam kontrak pekerjaan tersebut, para pekerja mempunyai hak untuk menuntut gaji berserta bukti slip, mendapatkan cuti bergaji serta terma dan syarat pekerjaan yang lain. Realitinya tidak begitu. Majikan telah membuat penganiayaan terhadap pekerja dalam soal kontrak pekerjaan. Kontrak tersebut boleh sahaja dimanipulasi oleh pihak majikan kerana merekalah yang mempunyai kuasa untuk menggubal dan memutarbalikkan kandungan yang terdapat dalam perjanjian pekerjaan itu. Pelanggaran kontrak ini dibuktikan apabila seorang CEO iaitu Yusrin Zakri bin Adnan telah dipecat oleh Lembaga Pengarah Syarikat dalam tempoh perkhidmatan beliau iaitu dari 1 Januari 2012 sehingga 31 Disember 2013. Dan tarikh pemecatan itu adalah pada 23 Julai 2013 di mana syarikat itu memberi alasan bahawa terma kontrak pelantikan itu boleh diberhentikan bila-bila masa kerana jawatan itu adalah tidak tetap. CEO tersebut telah menang kes di Mahkamah Perusahaan dan mendapat kembali jawatannya di Kedah Information Technology Sdn Bhd. Manipulasi kontrak pekerjaan ini juga melibatkan pekerja asing dari Bangladesh yang dijanjikan untuk bekerja di syarikat pembinaan dan penyelenggaraan iaitu Pembinaan NKZ Sdn Bhd. Setelah pekerja asing ini tiba di Malaysia, mereka telah diperdagangkan kepada Gold Mine iaitu sebuah pasaraya di Kuala Lumpur. Mereka ini telah dianiaya dengan potongan gaji serta pasport mereka ditahan oleh majikan baru mereka. Jelaslah pencabulan hak asasi pekerja boleh dilihat
apabila kontrak pekerjaan itu menyebelahi satu pihak sahaja dan menindas pihak yang lain, terutamanya pekerja. Dua buah syarikat telah didakwa di Mahkamah Session Ipoh atas sebab pengabaian mereka terhadap keselamatan dan kebajikan pekerja. Syarikat pertama iaitu Tunas Gemilang TKK Enterprise telah melakukan kesalahan kerana gagal memastikan infrastruktur tempat kerja selamat yang mengakibatkan seorang pekerjanya maut kerana terjatuh daripada bangunan di tapak projek bangunan Pangsapuri 35 tingkat. Syarikat kedua iaitu WIM Automation Jig and Molding Sendirian Berhad didapati bersalah kerana gagal memastikan keselamatan pekerja di kilang syarikat itu sehingga menyebabkan pekerjanya cedera putus jari. Tidak terlepas juga semasa pandemik COVID-19 ini, sebuah kontraktor pembersihan di Hospital Teluk Intan tidak mempedulikan kesihatan dan nyawa pekerjanya. Hal ini terjadi berikutan majikan itu tidak membenarkan 7 orang pekerjanya untuk menjalani ujian saringan COVID-19. Alasan yang tidak munasabah diberikan penyelia syarikat itu dengan mengatakan tiada pengganti untuk melakukan kerja pembersihan sekiranya pekerja tersebut disuruh bercuti untuk menjalani kuarantin kendiri. Contoh-contoh kes pengabaian perlindungan keselamatan dan kesihatan pekerja ini membuktikan para majikan telah melanggar hak asasi pekerja. Para pekerja sepatutnya dilindungi di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 bagi memberi jaminan rawatan perubatan percuma dan faedah kewangan sekiranya mereka ditimpa kemalangan di tempat kerja. Majikan hendaklah menggalas tanggungjawab untuk memastikan keselamatan pekerja sentiasa diutamakan dan langkah pencegahan kemalangan di premis perniagaan mereka perlulah sentiasa disemak semula. Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan amat serius dalam hal ini apabila mereka telah mendenda 185 majikan kerana mengabaikan keselamatan pekerja iaitu tidak menyediakan peralatan keselamatan, jaket, kasut dan tali pinggang kepada pekerja mereka. Rumusannya, pencabulan hak asasi pekerja di Malaysia ini sangat serius kerana ia melibatkan nyawa pekerja dan memberikan impak yang besar dalam kehidupan keluarga mereka. Sebagai contoh, kematian seorang bapa akibat kemalangan di tempat kerja telah mengubah nasib keluarganya yang seperti layang-layang terputus tali kerana isteri dan anak-anaknya hanya bergantung harapan kepada bapa tersebut untuk menyara kehidupan. Oleh yang demikian itu, saya mencadangkan agar fungsi Mahkamah Perusahaan dan Mahkamah Buruh dimartabatkan sebagai tempat pengadilan kepada pekerja yang haknya telah dieksploitasi oleh majikan. Tindakan ini adalah perlu bagi membuka mata para majikan supaya mereka mempunyai integriti dan beretika dalam menjamin kebajikan pekerja. Saya juga sebagai seorang pelajar menyokong usaha Kementerian Sumber Manusia untuk memperkenalkan satu aplikasi yang menjadi platform komunikasi dua hala antara pihak kerajaan dan para pekerja. Melalui aplikasi itu, pekerja boleh membuat aduan terus kepada kerajaan mengenai tindakan majikan yang mengabaikan hak pekerja.